Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak belajar buat format karangan, dialog, okay, untuk bahasa Melayu, penulisan. Okay, baik. Jadi, format dia telah cikgu bagi halayan ni, nota ni, okay, format karangan dialog. Okay. Biasanya dialog ni melibatkan dua orang ataupun lebih. Tapi, kita buat dua orang je lah. Okay. Kerana lebih mudah untuk kita buat karangan dan tidak terkeliru. Okey. Format dia senang saja. Nanti cikgu tunjukkan contoh. Okey. Mesti ada nama A dan nama B. Watak lah. Okey. Kemudian mesti ada titik bertindih. Okey, titik bertindih. Selari. Kemudian barulah ada soalan dan jawapan. Okey, biasanya satu watak akan memainkan peranan untuk banyak bertanya. Okey, satu watak pula akan menjawab persoalan oleh kawan dia yang seorang lagi tu. Okey. Jadi mesti ada soalan, mesti ada jawapan. Takkan yang A ni tanya seorang-seorang, yang B buat tak tahu. Okey, mesti ada soalan, mesti ada jawapannya. Okey. Okay. Jadi karangan jenis dialog biasanya melibatkan dua orang. Okey. Ini seperti macam cikgu bagi tahulah. Okey. Punya dua bentuk dialog perbualan. Okay, iaitu perbualan biasa. Contoh, bila berjumpa dengan kawan kamu bersembang apa kan. Okay, itu perbualan biasalah. Ataupun wawancara atau temu ramah. Okay, ini biasanya melibatkan orang-orang yang kenamaan ataupun tokoh dan sebagainya. Baik. Dalam karangan dialog, okay, dua-dua pihak harus saling bertanya atau memberikan jawapan. Okay. Kalau cikgu untuk mudah, satu watak lebih banyak bertanya, satu watak hanya menjawab soalan. Boleh juga A bertanya ataupun B pun boleh juga bertanya. Okey, terpulang pada kamu. Tapi untuk mengelakkan kekeliruan, kita cuma memainkan peranan satu watak tu untuk bertanya saja. Satu watak lagi ataupun nama lagi hanya menjawab persoalan yang diajukan oleh watak A. Okey. Pastikan menggunakan kata ganti diri nama yang sesuai. Okey, mesti guna encik, tuan, pakcik, saudara, saudari dan sebagainya. Saya, awak. Okey. Tak digalakkan guna kata-kata nama yang kasar lah. Okey. Tapi ini ni kebiasaannya yang lebih berumur lah. Okey. Tak boleh cakap aku. Tapi kalau kawan-kawan tak apa, yang sebaya. Okey. Tidak digalakkan menggunakan kependekan seperti kan, tak atau tidak. Contoh, apa tu? Tak boleh. Tu. Okey, kena bahasa yang penuh. Apa itu? Walaupun kita selalu bercakap apa tu, tapi dalam penulisan kena guna perkataan yang penuh. Tak boleh guna yang pendek-pendek. Okey, lagi apa lagi? Tak boleh cakap ni sepupu saya. Tak boleh guna ni. Okey, guna ini. Okey, itu dalam penulisan. Kita tak boleh guna bahasa pasar yang selalu kita gunalah. Okey, jadi hari ni kita tak nak buat karangan penuh ataupun guna idea kamu. Kita cuma nak belajar format karangan dialog saja untuk biasakan kamu cara menulis karangan dialog ni. Jadi boleh buka buku teks, muka surat 9. Okey. Baik. Okey, jadi ini merupakan salah satu contoh karangan dialog lah. Kamu boleh tengok dekat sini. Okey, ini melibatkan 3 watak. Okey, ada Afifi, Tinesh, Kaijun. Okey, 3 watak. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kalau bila kita buat karangan sendiri, cikgu lebih galakkan 2 orang saja. Kecuali arahan soalan tu dia suruh buat lebih daripada 2 orang lah. Okey. Apa yang cikgu nak bagi tahu dekat sini ialah nota bertindih dia. Okey. Kalau dalam karangan, kalau dalam penulisan, kita tak boleh buat macam ni. Okey. Untuk nampak lebih kemas, pastikan titik noktah bertindih tu selari. Okey, selari saja. Okey, nanti cikgu tunjuk ya. Okey, baik. Beginilah cara karangan dialog. Okey, Tinesh, Kaijun lihat poster ini. Esok komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen jalan dan kutip. Okey, kalau kita rujuk poster ini, tengok Tinesh cakap tak boleh guna cakap kalau kita rujuk poster ni, tak boleh. Kena ini. Kena guna bahasa penuh. Mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Okay, walaupun perbualan ni biasanya kita guna bahasa pasar, tapi dalam karangan kena guna bahasa yang penuh.
tak boleh berguna bahasa yang pendek atau bahasa yang mudah. Jadi, cikgu akan tunjukkan cara-cara nak menulis dahulu. Okay. Pastikan kamu guna buku tulis karangan lah, buku tulis yang panjang tu. Okey, cikgu guna pen, kamu jangan guna pen ya, okey? Ini untuk cikgu saja. Kamu guna pensel macam biasa. Bagaimana nak buat nokta bertindih tu? Okey, pastikan kamu guna pembaris. Okey, buat satu garisan yang gini contoh. Okey, buat satu garisan yang sekadar nampak saja, jangan terang sangat. Okey. Supaya garisan ni kita nak letak nokta bertindih. Okey, nanti boleh padam balik pakai pemadam. Okey, contoh Afifi. Nokta bertindih dia kat sini. Okey, dah nampak. Okey. Kemudian tulis macam biasa, Tinesh. Macam nak sambung, jangan sambung dekat bawah nama Afifi ni. Okay, tak boleh. Nanti kamu tak betul daripada segi format dia. Okay. Sambung bawah garisan ni. Okay, boleh. Okay. Dia tak muat, sambung ikut garisan ni. Jangan kamu sambung kat sini. Sebab sini untuk bahagian nama saja. Okay, contoh. Seterusnya, Tinesh. Okay, Tinesh tak perlu selang satu baris. Okay, terus tulis dekat sini. Baris yang kedua. Okay, jangan kamu tulis kat bawah, betul-betul bawah Fifi ni pula. Sebab nanti nak tulis macam mana dialog Tinesh. Sebab dah ada dah dekat sini. Okay, pastikan ruang kosong lah. Nampak ruang kosong dulu. Okay, kemudian nokta bertindih. Dan seterusnya lah. Okay, sambung balik Afifi. Okay, beginilah cara penulisan dia. Okay, lepas habis tulis satu karangan ni, okay, kita padam balik garisan yang kita buat tadi. Padam balik. Okay. Okay, barulah nampak kemas. Nampak cantik. Okay, sekata saja. Sebab tu, kalau boleh, kamu garis dahulu. Okay, garis sampai bawah. Sampai bawah. Kemudian baru tulis karangan macam biasa. Okay, jadi, tugasan kamu ialah, kamu cuma perlu salin saja dialog dekat sini. Okey. Sebelum kamu salin, baca dahulu maklumat kempen jalan dan kutip ni. Okey, apa itu kempen jalan dan kutip? Okey, kerana ada beberapa dialog yang tidak lengkap. Dekat sini ada 5. Jadi kamu kena menjawab. Okey. Contoh dekat sini, kalau kita rujuk post-it ni, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Kenapa kamu rasa bangunan kedai juga kita kena kutip sampah? Kamu cakaplah. Kawasan sasar termasuk. Okey, bangunan kedai juga perlu dimasukkan di dalam kawasan sasar kerana mungkin terdapat banyak sampah di sana. Macam itulah. Okey, jadi kena baca dulu dan barulah kamu boleh lengkapkan dialog ini. Okey, karangan dialog. Okey, itu saja. Salin ini saja ya. Kemudian isikan tempat kosong berdasarkan petikan karangan ni. Okey, kita tak buat karangan penuh lagi lah. Kalau yang betul-betul tak ada langsung ni, kamu kena buat sendiri semuanya. Okey, boleh faham? Okey, jadi cikgu harap kamu boleh tulis mengikut cara-cara yang cikgu dah tunjukkan sebentar tadi. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya di grup WhatsApp kelas nanti. Sekian, terima kasih.